secara saintifik sebagai magnesium sulfat. Merupakan satu penawar semula jadi untuk melegakan sakit otot. Di dalam makmal, garam tersebut boleh dihasilkan melalui beberapa kaedah seperti yang pertama, menambahkan logam kepada asid. Yang kedua, menambahkan oksida logam kepada asid. Bagi setiap kaedah di atas, nyatakan nama bagi bahan-bahan yang diperlukan untuk menyediakan magnesium sulfat. So kat sini dia dah nyatakan garam dia adalah magnesium sulfat. So benda pertama yang perlu awak tahu adalah jenis garam. Jenis garam ni maksudnya sama ada garam ni adalah garam larut ataupun garam tak larut. Yang kedua, apa tindak balas yang sesuai. Walaupun dekat dalam soalan ni dia dah bagi, dia bagi apa? Garam tersebut boleh dihasilkan melalui beberapa kaedah seperti menambahkan logam kepada asid, menambahkan oksida logam kepada asid. Awak kena tahu dulu apa tindak balas yang sesuai untuk hasilkan jenis garam yang diperlukanlah magnesium sulfat ni. So kita ingat balik untuk jenis garam larut dengan garam tak larut. Garam larut, garam tak larut. Semua garam nitrat adalah garam larut. Semua garam spa adalah garam larut. Spa ni siapa? Natrium, kalium, amonium. Semua garam klorida garam larut kecuali lamba, argenta, mercury. Semua garam sulfat adalah garam larut kecuali PCB, lamba, kalsium, barium. Semua garam karbonat garam tak larut kecuali spa karbonat ataupun natrium karbonat, kalium karbonat, amonium karbonat adalah garam larut. So benda ni dulu yang awak kena ingat. So kita tahu yang magnesium sulfat adalah garam mana? Sulfat. So dia termasuk tak dalam PCB? Tak. So dia adalah garam larut. So magnesium sulfat adalah garam larut. Boleh? Untuk hasilkan garam larut, awak kena ingat balik ada 4 tindak balas untuk hasilkan garam larut. Yang pertama adalah asid dengan alkali menghasilkan garam dan air. Yang kedua, asid tambah logam menghasilkan garam dan gas hidrogen. Yang ketiga, asid tambah logam oksida menghasilkan garam dan air. Yang keempat, asid tambah logam karbonat menghasilkan garam, air dan karbon dioksida. So 4 tindak balas untuk hasilkan garam larut. Specialnya untuk tindak balas yang pertama ni, ini sesuai untuk garam spa sahaja. Garam apa? Natrium, kalium, amonium. So garam
natrium, kalium, amonium hanya untuk tindak balas satu sahaja. Yang ini selain daripada garam spa. Boleh? Boleh. So kalau untuk guna magnesium, untuk hasilkan magnesium sulfat, boleh guna tindak balas satu? Tak. Sesuai. So kita gunakan sama ada tindak balas 2, 3 ataupun 4. Boleh? Okey, balik pada soalan. Dalam soalan ni dia dah tulis, okey, di dalam makmal garam tersebut boleh dihasilkan melalui beberapa kaedah, iaitu menambahkan logam kepada asid dan menambahkan oksida logam kepada asid. So mana satu yang dah diberi dalam soalan? Oksida logam. Nombor 2 dengan nombor 3. So awak kena guna yang telah diberi di dalam soalan. Okey, bagi setiap kaedah di atas, nyatakan nama bagi bahan-bahan yang diperlukan untuk menyediakan magnesium sulfat. So bahan-bahannya mana? Asid, logam ataupun logam oksida. Garam dia tetap sama, siapa? Magnesium sulfat. Boleh? Boleh. Tadi apa dia? Asid campur ataupun asid bertindak balas dengan logam menghasilkan garam dan gas hidrogen. Asid bertindak balas dengan Oksida logam. Logam oksida. oksida menghasilkan Garam. garam dan Air. air. So garam dia ni siapa? MgSO4. Magnesium sulfat, magnesium sulfat. Okey, bahan tindak balas adalah asid dan logam ataupun logam Oksida. So dalam magnesium sulfat ni mana satu dia punya logam? Magnesium. Okey. So untuk tindak balas satu, asid yang paling sesuai untuk hasilkan garam sulfat adalah asid SO4. H2SO4. Asid sulfurik. Apa dia punya logam? Mg. Magnesium. Hasil dia adalah MgSO4 plus H2. H2. Okey, kalau yang kedua, asid yang sama, MgO. yes, MgO. Hasil dia adalah MgSO4 dan H2O. H2O. Boleh. Soalan cakap apa? Nama. So nama jangan buat tindak balas pula. Nama kena tulis apa bahan dia. So bahan adalah Asid sulfurik. sulfurik dan Magnesium. logam magnesium ataupun asid sulfurik dengan logam Magnesium oksida. magnesium Oksida. oksida. Dapat? Boleh. So soalan A dapat markah. Mana? 1, 2, 1, 2, 2. Okey. Boleh. Okey dah. Dah? Okey. Okey, seorang tolong baca soalan ni. Cepat. Siapa nak baca? Razan 8.1 menunjukkan pertukaran garam X kepada pepejal Y dan gas Z. Garam X merupakan pepejal hijau yang tak larut dalam air, manakala pepejal Y yang terhasil berwarna hitam. Okey. So kat sini apa maklumat yang awak boleh dapat?
pepejal hijau. Lagi apa maklumat dia? Tak larut dalam air. Nak balas dia X. Okay, dipanaskan menghasilkan siapa? Pepejal Y dan gas Z. Z. Okey, apa maklumat X? Pepejal hijau. Dia merupakan pepejal. Lagi Hijau. warna hijau. Lagi Tak larut dalam air. tak larut air. 3 maklumat penting. Okey, lagi apa maklumat yang lagi? Pepejal Y. Okey, Y merupakan pepejal Warna hitam. dan dia berwarna Hitam. hitam. Okey, kalau pemanasan garam, okey, awak kena ingat balik pemanasan garam. Okey, kalau garam karbonat, garam logam karbonat, apabila dipanaskan, dia akan hasilkan logam oksida dan CO2. gas karbon dioksida dibebaskan. Kalau garam nitrat dipanaskan, akan hasilkan logam oksida dan gas nitrogen dioksida. Satu lagi gas oksigen dibebaskan. So kalau guna garam nitrat, ada 2 jenis gas yang dibebaskan. Okey, CO2 ni ada warna apa? Tanpa warna. Dia tak ada warna sebenarnya. Okey. Ini ada 2 gas. Boleh tak nak bezakan? Boleh. Dari segi warna. Oksigen warna apa? Colourless. Yes, colourless, tanpa warna. NO2? Hitam. Apa warna dia? Kelabu. Perang, Wak. Kenapa pepejal? Okay, gas perang. Dan setiap gas ni dia ada ujian kimia dia ada sendiri. Okay? So kalau kat sini, okay, kita tengok pepejal warna hijau tak larut. Tengok balik. Pepejal tak larut. Siapa? Mungkin siapa? Sini dia ada satu gas je. Kalau satu je gas, mestilah garam. CO3. Yes, garam karbonat. So Z dah tahu siapa? CO2. CO2. Faham? Okey, apa dia punya logam? Logam dia tu bergantung kepada ni. Maksudnya, logam karbonat ni asalnya warna hijau. Lepas pemanasan, dia akan jadi logam oksida kan? Pemanasan dia akan jadi logam oksida. So, logam oksida yang warna hitam ni siapa? Dia je satu-satunya yang warna hitam. Okay? So, saya nak ingatkan semula, kuprum ni dia ada banyak warna. Kalau dia kuprum ion, warna biru. Kuprum sahaja warna perang. Kalau dia ion, maksudnya dia dalam bentuk larutan. Kalau kuprum ni dia dalam bentuk pepejal. Kalau kuprum karbonat juga dalam bentuk pepejal hijau. Satu lagi, kuprum oksida warna hitam. Bentuk dia pepejal. Pepejal, 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 larutan. Okay. Okay. So, X adalah kuprum karbonat. Y adalah Kuprum oksida. Pandai. Sudah boleh jawab soalan 1. Berdasarkan Rajah 8.1, kenal
pasti garam X, pepejal Y dan gas Z. So garam X adalah kuprum karbonat, pepejal Y adalah kuprum oksida dan gas Z adalah karbon dioksida. Dia kata kena pasti nak tulis nama penuh boleh, nak tulis formula je pun boleh. Tapi make sure kalau nak tulis nama untuk kuprum karbonat macam mana? Kuprum 2. Kuprum 2 karbonat. Sama juga yang ni. Kuprum 2 oksida. Okay. So yang ni X, Y, gas Z, karbon dioksida. Right? Boleh? Okay, kat sini dia ada dua soalan Kenal pasti dengan satu lagi huraikan ujian kimia bagi gas Z. Huraikan ujian kimia bagi gas karbon dioksida. Awak kena ingat kalau diminta ujian kimia, cara nak jawab dia adalah P O C. Apa dia ni? Procedure, observation, conclusion. Baru akan dapat markah. Okay? So apa dia punya prosedur? Kalau untuk ujian gas karbon dioksida, Air kapur. jangan tulis air kapur. Prosedur kena ada step. So apa step dia? Salurkan. Okay, alirkan boleh, salurkan pun boleh. Okay, nak salurkan apa? Gas carbon dioxide. Okay, prosedur. Gas terbebas dialirkan melalui air kapur. Lepas tu observation dia, Air kapur menjadi keruh. air kapur menjadi keruh. Conclusion dia, gas karbon dioksida Terbebas. hadir atau terbebas. Boleh, Ahmad? So 5 markah tu pembahagian dia kat mana? Tu. Nama untuk setiap bahan tu satu, satu, satu. Sudah dapat 3 markah. Untuk ujian kimia, setiap satunya akan dapat 2 markah lagi. So, senang kan nak dapat 5 markah? Susah. Senang. Senang kalau tahu. Tak tahu jadi susah. Dah, boleh? Boleh. Tunjukkan tindak balas antara pepejal Y dan asid nitrik. Okey, namakan hasil yang terbentuk daripada tindak balas itu. Huraikan secara ringkas ujian kimia untuk mengesahkan cation dan anion dalam larutan yang terhasil. Okey. So, siapa tadi pepejal Y? Oksida. Ha? Kuprum oksida. So Y tadi adalah kuprum oksida. Okey, tindak balas dengan asid nitrik. Okey, apa hasil dia? Kuprum nitrat dan air. Balance tak? Tak. Lepas tu nak tambah apa lagi? 2 ni kan? Okay. So
So soalan dia, namakan hasil yang terbentuk. So siapa nama hasil yang terbentuk? Adalah Cupra 2 nitrat. Hasil yang terbentuk. Diuraikan secara ringkas ujian kimia untuk mengesahkan ketion dan anion dalam larutan yang terhasil. So, dia punya hasil kan kupron 2 nitrat. So, siapa ketion dia? Cu2 plus. Siapa anion dia? NO3 negatif. Okay. So ujian kimia untuk ketion dan anion. Untuk ujian kimia, uraikan secara ringkas ujian kimia untuk mengesahkan ketion dan anion dalam larutan yang terhasil. Okey, kita ingat balik. Okey. Bagi anion ada 4. Siapa? Karbonat, nitrat, klorida, sulfat. Okey, apa yang saya bagi ni semua dah POC. Procedure, observation, conclusion. Okey, untuk anion karbonat, okey, step yang pertama, tambahkan dengan asid hidroklorik cair. Lepas tu step yang kedua, okay, gas yang terbebas, alir melalui air kapur. Okay, observation dia, air kapur menjadi Keruh. keruh. Air kapur dari jernih menjadi keruh. Okay, conclusion dia, ion CO3 2 negatif hadir. Okay, yang ini boleh dibuktikan melalui kesamaan ion. Okay, macam mana? H plus datang daripada asid, tidak alaskan dengan CO3 2 negatif daripada garam. Hasil dia adalah CO2 dan H2O. So ini bukti dia, CO2. So sambung untuk Cl negatif. Okay, dia punya prosedur adalah kita tambahkan dengan asid nitrik cair diikuti dengan larutan argentum nitrat. Observation ni apa? Mendakan putih terbentuk. Okay, conclusion dia, ion Cl negatif hadir. Okay, pembuktian dia melalui persamaan ion. Kita datang pada ni, Ag positif tambah Cl negatif daripada garam menghasilkan AgCl. So AgCl ni awak kena tengok balik, AgCl ni apa, garam larut ke garam tak larut? Cek pak PAH. So dia adalah garam tak larut. So garam tak larut ni lah yang mendatang putih tu. Okay, maksudnya bukan boleh guna Ag je, boleh guna apa? PAH, plumber argentum Mercury. Tapi logiknya plumber dengan mercury adalah heavy metal, logam berat. So kat dalam, biasa kalau untuk peringkat sekolah dia takkan bagilah. So tak tu saya gunakan Ag kat sini. Okay. Okay, untuk sulfat, nitrat dah sekali sebab dia banyak. Okay, untuk ion sulfat, prosedur dia tambahkan dengan asid nitrik cair juga
Okey, diikuti dengan tambahkan larutan barium nitrat. Okey, observation. Mendakan putih terbentuk dan conclusion dia ion SO4 2 negatif hadir. Okey, pembuktian dia melalui persamaan ion iaitu datang daripada Ba2 plus dengan SO4 2 negatif, hasil dia BaSO4. Okey, barium sulfat garam larut ke garam tak larut? Semua garam sulfat larut kecuali PCB. Lambung kalsium Barium. Sebab tu saya guna barium. Nak guna PB boleh, nak guna Ca pun tak ada masalah. Okey. Dan last sekali adalah nitrat. Okey, nitrat prosedur yang pertama, tambahkan larutan ataupun tambahkan asid sulfurik cair diikuti dengan larutan ferrum 2 sulfat. Secara perlahan-lahan tambahkan asid sulfurik pekat. Okey, observation kita akan nampak cincin perak terbentuk. Conclusion dia ion ataupun NO3 negatif hadir. Baik. Okey, dia punya persamaan ion kompleks. Saya tak beritahu. Okey, baik. So yang ni kita nak buat ujian untuk siapa? Nitrat. Ion nitrat. So dia punya ujian kimia untuk NO3 negatif. Okey, step yang pertama prosedur. Tambahkan asid sulfurik cair ke dalam tabung uji yang mengandungi 2 cm3 larutan kuprum 2 nitrat. Ujian kimia mesti buat dalam tabung uji, jangan buat dalam bika. tu banyak sangat sebab bika minimum isi padu berapa 10 cm3. Okey, lepas tu dah tambah dengan H2SO4 cair buat apa? Diikuti Larutan tambahkan larutan ferrum 2 sulfat. Okey, yang ketiga Secara perlahan-lahan tambahkan asid sulfurik pekat. Okay, so ini semua adalah prosedur. Okay, observation dia cincin perak terbentuk. Conclusion ion NO3 negatif hadir. Nak tulis ion NO3 hadir ataupun NO3 negatif hadir boleh. Okay. So itu ujian kimia untuk NO3 negatif. Ujian kimia untuk Cu2+. Macam mana? Okay, untuk cation Cu2+. Okay, yang pertama tambahkan
2. Buat apa? Ada goncang tak? Ada goncang tak? Anggap tu geleng. Okey. Dia sebenarnya mula-mula tambah sikit dulu NaOH. Lepas tu tambah secara berlebihan. Tak apa. Kat sini maksudnya tambahkan larutan NaOH secara berlebihan. Ke dalam tabung uji yang mengandungi 2 cm larutan 22 nitrat. Campuran digoncang. Okey, yang ni prosedur. Observation dia adalah mendapatkan kupron 2 warna apa? Kupon 2 warna Biru. So mendapatkan biru terbentuk. Ikut warna asal dia. Okey. So conclusion dia siapa? Apa dia? Ion CO2 plus Hadir. Boleh? Boleh? boleh. Okey. Nanti next class saya akan bagi apa ni? Macam ni lagi POC lagi untuk cation selain daripada CO2 plus. Kita ada yang meletakkan yang berwarna dengan meletakkan putih. Yang ada dua. Yang berwarna siapa? Cu2 plus, Fe2 plus dengan Fe3 plus. Selain daripada itu, contohnya macam Mg, Zn, Al, P,